Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid daripada kelas 5 STEM tahun 2021. Okey, tahniah dan terima kasih kerana kepada semualah yang berjaya melaksanakan PDPR pembelajaran di rumah. Okey, jadi cikgu rekod dulu pengajaran ni untuk kamu lihat kemudian selepas selesai baru kamu jawab latihan yang cikgu bagi. Okey, pastikan tonton video ni sampai habis. Okey, tonton video ni sampai habis. Okey, jadi untuk kali ini pembelajaran fizik kita untuk kali ini adalah berkenaan okey, dalam bab 1 dan topik 1 okey 1.2. Okey, kita masih berada dalam bab daya dan gerakan kedua. Okey, yang mana subtopik kita hari ini iaitu leraian daya. Okey, jadi ingat balik apa yang kamu belajar masa satu subtopik 1.1 berkenaan dengan daya paduan. Okey, jadi daya paduan ni adalah daya single, daya tunggal. Okey, daya tunggal yang mana satu objek yang dikenakan beberapa daya. Jadi ada daya yang terakhir, daya tunggal. Jadi daya paduan tu sama ada ke kanan ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Dia hanya ada satu vektor, satu arah saja. Jadi arah itu dikenali sebagai daya tunggal, daya paduan ataupun daya bersih. Jadi arah pergerakan objek tersebut okey, dia akan terarah kepada daya paduan tu. Okey. Jadi untuk topik seterusnya iaitu leraian daya. Okey, kita merujuk kepada buku teks, Okey, merujuk kepada buku teks secara digital. Okey. Untuk leraian daya muka surat 13. Okey, muka surat 13. Okey, kita tengok gambar rajah dulu. Okey, tengok di sebelah paparan di sebelah kiri. Okey. Rajah 1.13 menunjukkan seorang budak sedang menarik seorang kawan dia. Okey, tengok dia tarik kawan dia. Okey. Jadi soalan dia, mengapakah arah gerakan kawannya adalah ke kanan? Okey, ke kanan. Arah gerakan ke kanan. Okey, walaupun arah tindakan daya tarikan mencondong ke arah atas. Okey, maksud dia kawan dia tarik yang seorang lagi ni, arah daya dia condong. Tetapi arah pergerakan dia tak condong. Kenapa budak ni dia tak naik condong macam ni? Dan arah gerakan dia adalah secara mengufuk. Okey, itu soalan dia. Okey, hal ini disebabkan daya tarikan itu mempunyai dua komponen daya yang berserenjang. Okey, dua komponen. Okey, iaitu mengufuk dan komponen menegak. Okey, jadi walaupun kita nampak dua budak ni, okey, sedang tarik upih, okey, tapi kita kena leraikan daya untuk melihat komponen-komponen daya yang terlibat. Okey, jadi dia detailkan. Okey, jadi proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya yang dinamakan leraian daya. Ini kita belajar ni. Jadi ini budak yang pertama yang duduk atas upih ni. Okey, jadi ada dua daya yang terlibat. Satu tindak balas nombor. Okey, tindak balas nombor daripada permukaan ke atas. Ini kita pergi kepada menegak dulu. Kemudian, okey, kemudian dekat atas adalah tindak balas nombor. Okey, kemudian ni objek. Okey, budak tu. Okey, kemudian berat budak ke bawah. Iaitu biasa simbol dia adalah W. Jadi ini komponen menegak. Okey, komponen menegak. Leraian yang kedua, kiri atau kanan. Tadi atas dengan bawah. Okey, komponen menegak. Sekarang kita pergi leraian yang kedua iaitu komponen mengufuk. Okey, mengufuk ke arah depan. Okey, dan ke belakang. Okey, ke belakang. Okey, belakang ni adalah geseran. Okey, daya geseran. Okey, permukaan dengan upih tadilah geseran. Kemudian okey,
ke depan. Ke depan ni arah gerakan. Okey, daya tarikan kalau kita tengok dekat tadi ni, daya tarikan adalah secara condong. Okey, ini adalah daya tarikan. Okey, jadi kita dah leraikan daya. Okey, jadi kalau secara lukisan secara paksi sebab kita ada komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, komponen mengufuk dan komponen menegak. Jadi kita tukar kepada paksi. Okey, kepada paksi. Okey, 1, 2. Okey, komponen mengufuk adalah paksi X. Okey, yang menegak adalah paksi Y. Kemudian ada satu macam graf Okey, ini adalah bagi daya tarikan. Okey, daya tarikan. Okey, ini adalah daya tarikan. Okey, jadi kita dah leraikan daripada seorang budak tadi. Yang bawah ni adalah berat budak tu ke arah bawah, ke arah tarikan graviti. Ke atas adalah tindak balas normal ke atas daripada permukaan kepada budak tersebut. Kemudian ke kiri ni geseran, arah gerakan ke kanan dan daya tarikan dia condong. Okey, jadi kita leraikan daya tersebut. Okey, kita leraikan dan kita masukkan ke dalam komponen mengufuk dan menegak secara paksi. Okey. Seterusnya, daya tarikan yang bertindak ke atas budak boleh dileraikan kepada dua komponen berserenjang seperti ditunjukkan rajah 1.14. Okey, yang ini. Okey, yang ni. Okey, kita boleh komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, secara serenjang 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey. Bagaimana magnitude bagi dua komponen daya ini ditentukan? Bagaimana magnitude bagi dua komponen ini ditentukan? Maksudnya, macam mana kita nak tentukan, nak tentukan daya secara mengufuk, F daya secara mengufuk iaitu paksi S. Kemudian daya secara menegak iaitu daya Y, paksi Y. Macam mana kita nak tentukan? Okey, jadi ini adalah contoh dia. Okey, contoh dia. Pertama lukis, kedua kita hitung magnitude komponen. Kita guna teorem Pythagoras, Pythagoras theorem. Okey, kita guna sin cos tangent. Nanti kita akan tengok contoh. Okey, ini penjelasan trigonometri. Macam mana? Ni Fx ni adalah komponen daya mengufuk. Mengufuk Fx. X adalah merujuk kepada paksi X iaitu mengufuk. Kemudian komponen daya menegak Y. Y ni merujuk pada paksi Y iaitu menegak. Jadi F cos theta dan F sin theta. Dan macam mana komponen ataupun magnitude komponen ini ditentukan itu secara matematik iaitu penjelasan trigonometri. Trigonometri semasa 3x3 kamu dah belajar sin cos tua tu kan. Jadi kita akan tengok kepada contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Jadi baca, cuba faham soalan dulu. Faham soalan dulu. Kemudian bila faham, baru kita cuba jawab menggunakan maklumat yang diberikan. Kita tengok contoh yang pertama. Rajah menunjukkan sebuah bongkah kayu sedang ditarik oleh daya T. Daya T. Ditarik. Ada satu bongkah ditarik oleh daya T. Yang mencondong pada sudut 30 darjah. 30 darjah ni adalah dari permukaan mengufuk. Mengufuk 30 darjah. Tengok 30 darjah. Jadual 1.5 menunjukkan magnitude daya yang bertindak ke atas bongkah itu. 1.5 ni dia tunjuk komponen-komponen daya. Kemudian magnitude, nilai. Kuantiti fizik yang terlibat ni. Untuk tarikan dia sebanyak 36 Newton. Maksudnya jumlah daya T ni ditarik
iaitu jumlah dia 36 Newton. Okey, W, okey, W ke bawah ni berat dia adalah 24 Newton. W sama dengan mg. Okey, dia masukkan nilai jisim dan graviti dan dapat magnitude dia adalah 24 Newton. Tindak balas nombor R, nilai dia 6 Newton. Daya geseran FR, okey, FR adalah 20 Newton. Soalan dia, okey, soalan dia, hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, maksudnya Fx dan Fy. Kita nak cari, okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan pertama dia nak komponen daya magnitude iaitu Fx, okey, dan Fy. Okey, ini Fx ni adalah mengufuk, Fy ni adalah menegak. Okey, sini dia penyelesaian, dia tunjuk penyelesaian dia. Okey, langkah pertama kena pasti masalah. Okey, langkah kedua kena pasti maklumat yang diberikan, table tadi. Langkah yang ketiga kita kena pasti rumus yang boleh digunakan, dan yang keempat kita selesaikan masalah secara numerical, secara nombor lah. Kita masukkan nilai itu ke dalam formula ataupun rumus yang terlibat. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, magnitude Fx dan Fy. Okey. Sebelum tu kita kena buat proses leraian daya. Okey, leraian daya tak semestinya kita lukis. Kalau ni dia lukis Okey, kita letak satu objek. Okey, satu objek. Okey, secara menegak kita ada satu, ada dua. Okey, yang ke bawah adalah W. Okey, kemudian yang ke atas adalah R. Okey, ini adalah paksi Y secara menegak. Kemudian secara mengufuk, okey, secara mengufuk ada dua, kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Okey, jadi kiri dan kanan, okey, ini adalah komponen mengufuk. Okey, kita label lah, label terus Fx. Okey, yang R tadi ni adalah Fy. Okey, kita nak cari nilai. Okey, Fx, okey, adalah mengufuk, Fy menegak. So, ni menegak, yang ni mengufuk. Okey, kemudian leraian daya yang ke arah sini adalah daya geseran. Daya geseran. Okey, daya geseran. Okey, bila kita dah buat macam ni, okey, lepas tu satu lagi, lupa. Ini adalah arah daya, arah tarikan T, yang mana sudut dia adalah 30. Okey, daripada leraian daya ni kita bentukkan dalam bentuk segitiga supaya kita dapat keluarkan rumus yang kita boleh gunakan untuk kita cari Fx dan Fy, komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, tengok cikgu buat. Okey, sekarang daripada leraian tadi kita bentukkan segitiga. Kenapa segitiga? Sebab daya tarikan dia condong. Ini condong. Okey, ni T. Okey, jadi yang condong ni adalah T. Okey, adalah T. Okey, condong. Okey, segitiga. Sebab kita secara matematik kita nak guna formula trigonometry, kita buat segitiga yang bersudut tegak. Okey, jadi komponen yang mengufuk ni adalah T. Okey, rujuk kepada leraian daya tadi. Okey, T. Kemudian menegak. Tengok, dekat leraian daya tadi yang mana yang menegak? Okey, Fy. Okey, jadi sini adalah Fy. Okey, yang mengufuk kalau ikutkan memang ada dua, tetapi kita nak cari merujuk kepada Fx dan Fy. Sama juga. Okey, sama juga yang menegak ni. Okey, yang menegak. Kalau ikutkan, kalau tu kita letak anak arah. Okey, yang ni ditarik ke sana, yang ni ditarik ke atas. Okey, Fy merujukkan ni yang sebelah atas, vektor dia. Okey, yang mengufuk ni Fx ke kanan. So, sini Fx. Jadi, kita nak cari Fx dan Fy. Okey, condong dia berapa? 30. Kita nak cari Fx dan Fy. Okey, jadi
kita tengok fx dulu. Okey, trigonometri yang kita nilai yang ada T merujuk kepada jadual 1.5 tadi. T ni ada nilai 36. Okey, jadi kita nak guna apa? Okey, sin, cos, tangent. Okey, siapa tak hantar? Kenapa belum hantar? Tangent tak tahu buat. Jadi kita nak cari fx berdasarkan theta ni sebelah dan hypotenuse. Sebelah dan hypotenuse. Okey. Jadi sebelah dan hypotenuse ni kita guna cos. Jadi cos theta, cos 30 tukar sekejap. Tak clear. Okey. Cos 30 bersebelahan dia adalah fx. Okey, hypotenuse dia adalah t. Okey, t. Jadi yang kita nak adalah fx. Jadi kita pindahkan t sebelah sana, bahagi pindah sana jadi darab. Jadi fx bersama dengan cos 30 darjah. Okey, ini secara tertinggal t. T tadi yang kita bawa ni, t kat depan. Okey, ni rumus yang kita boleh gunakan untuk dapatkan komponen fx, iaitu komponen mengufuk. Okey, kemudian kita pergi kepada fy pula. Ni setentang, yang bertentang. Okey, lepas tu hypotenuse, kita nak guna hypotenuse. Okey, jadi kita guna sin. Sin 30. Okey, tentang dia adalah fy bahagi dengan t. Kita nak fy. T pindah sana jadi fy bersamaan dengan t sin 30. Okey. Jadi kita dah dapat rumus. Okey, rumus bagi komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, perlu ke kira macam ni untuk dalam peperiksaan nanti? Tak perlu. Cuma sini cikgu nak tunjuk macam mana kita nak menggunakan ataupun kita nak guna rumus yang mana satu. Okey, berdasarkan leraian daya yang kita buat tadi. Okey, yang penting kita tahu nak guna sin ke nak guna cos. Okey. Okey, kemudian kita cari satu-satu fx. Okey, kita pergi kepada fx, kita masukkan nilai. T tadi nilai dia adalah 36. Okey, jadi fx bersamaan dengan 36 cos 30. Okey. Jadi tekan kalkulator cos 30. Okey, cos 30. Kita tekan kalkulator cos 30. Cikgu terus tengok dekat sini cos 30. Okey, cos 30. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah okey, fx komponen dalam buku dia guna t komponen mengufuk. Okey, jadi kita dapat 36 darab dengan cos 30 31.18 Newton positif, maksudnya ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, kemudian fy sama dengan t dia 36 sin 30. Okey, kita dapat 18.00 Newton. Nilai dia positif ke atas. Okey, ini ke atas dan ini ke bawah. Okey, jadi kita dah dapat dua komponen kita nak, iaitu kita nak fx. Okey, dan kita nak fy, daya secara mengufuk dan daya secara menegak. Okey, kita dah dapat pengiraan. Okey, boleh? Okey, itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, tentukan magnitude dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, tentukan magnitude dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, sekarang kita nak cari arah daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, jadi kita kena pergi 2. Okey. Cikgu padam. Okey. Kalau ikutkan kita nak gunakan lagi, tapi padam dulu.
Okey, tinggalkan ini. Okey. Daya paduan. Okey, daya paduan. Rujuk kepada leraian daya tadi. Okey, leraian daya tadi. Okey, kita rujuk leraian daya. Okey, ke atas bongkah ni. Kita pergi kepada dua komponen. Satu mengufuk. Kita pergi kepada komponen mengufuk dulu. Okey, komponen mengufuk. B. Okey, mengufuk. Okey, kita dapat jawapan tadi komponen mengufuk. Mengufuk. Okey, kita dapat jawapan tadi adalah 31.18. Okey, 31.18 Newton komponen mengufuk, iaitu antara Fx dan Fr. Okey. Jadi sekarang kita nak cari daya paduan. Okey, kita nak cari daya paduan. Okey, daya paduan bagi komponen mengufuk. Okey, kalau kita tengok leraian daya ni, okey, kita tengok leraian daya, okey, secara mengufuk kita ada dua, iaitu Fx dan Fr. Okey, Fx ataupun dalam buku ni dia guna Tx. Okey, komponen mengufuk. Okey, kita ada dua. Okey, jadi kalau untuk daya, okey, sebab cikgu guna F paduan. Paduan, jadi kita guna F paduan lah, Fp daya paduan. Okey, yang mana hasil tambah bagi daya mengufuk. Okey, Fx tambah dengan Fr. Okey, Fx tambah dengan Fr. Okey, yang mana Fx yang kita dapat tadi adalah 31.18. Okey, tambah Fr arah ke kiri. Okey, yang mana kalau dalam jadual tadi Fr adalah 20 Newton. Okey, jadi 20 ke arah kiri negatif. Okey, negatif. Ini negatif. Ini positif. Okey, bawah negatif, atas positif. Okey. Jadi Fr adalah negatif 20. Okey, negatif 20. Okey, jadi kita dapatkan komponen daya paduan bagi mengufuk. Tekan kalkulator 31.18 tambah negatif 20. Jadi kita akan dapat 11.18. Okey, 11.18 Newton. Okey, ini komponen mengufuk. Okey, sekarang kita pergi komponen menegak pula. Okey. Okey, menegak. Tadi kita dapat komponen menegak adalah 18 Newton. Okey, komponen menegak. Okey, untuk komponen menegak, okey, komponen menegak kita tengok, okey, komponen menegak kita tengok leraian daya, okey, leraian daya ke atas. Okey, satu. Okey, kemudian yang ke bawah. Okey, kalau tengok buku teks tengok buku teks. Okey, tengok arc. Okey, arc tindak balas nombor 6. Okey, jadi dekat atas ni, okey, dekat atas ni dia ada dua. Okey, satu lagi arc. Okey, satu lagi komponen yang dekat atas ni dia ada satu lagi, iaitu arc tindak balas nombor. Okey, tambah dengan arc ataupun arc ke arah atas. Okey, jadi sekarang kita ada tiga. Okey, ada satu komponen menegak. Okey, ada satu tindak balas nombor dan ke bawah iaitu berat. Okey, jadi komponen menegak F paduan dia adalah yang kita dapat tadi 18, ke atas positif lah. Okey, kemudian yang atas juga adalah tindak balas nombor 6. Okey, tindak balas nombor. Kemudian berat W 24. Tambah, sebab dia ke arah bawah, okey, negatif 24. Okey, guna kalkulator. Jadi kita akan dapat 18 tambah 6 tambah negatif 24, kita akan dapat 0.5.
Newton. Okey, 0 Newton. Okey. Jadi 0 Newton yang kedua. Okey, jadi sekarang kita tengok. Okey, yang pertama tadi kita dapat 11.18. Okey, daya panduan secara mengufuk, secara menegak kita dapat 0 Newton. Kalau 0 Newton ni tidak memberi apa-apa gerakan ke atas ataupun ke bawah. So menegak ni kosong. Okey, yang hanya adalah mengufuk. Nilai dia positif ke negatif? Tak ada ni maksudnya positif. So daya paduan, okey, daya paduan adalah daya paduan bagi bongkah tersebut adalah 11.18 Newton positif ke arah kanan. Okey, kalau negatif ke arah kiri. So daya paduan, daya bersih dia ke kanan. So objek tu adalah bergerak ke sebelah kanan secara mengufuk. Sebab kita dah buktikan tadi secara menegak kosong. So objek tu dia tak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Tetapi secara mengufuk kita dapat nilai positif. Okay, kita dapat nilai positif 11.18 Newton positif ke arah kanan. Okay, jadi objek bongkah tersebut dia bergerak sebelah kanan dengan daya bersih iaitu 11.18. Okay, boleh? Okay, daya paduan ni daya yang terakhir. Okay, daya tunggal daripada daya-daya yang ada. Kalau kita tengok satu objek tu dia ada daya yang bertindak ke bawah, ke atas, okay, ke kiri ataupun ke kanan. Okay, bila kita tarik ke kanan pada masa sama ada geseran. Geseran tu bertindak berlawanan ke arah daya gerakan. Okay, daya tarik tu. Okay. Jadi kita dah dapat. Okay, jadi akhirnya bila kita buat pengiraan pembuktian, okay, kita dapat daya paduan adalah positif 11.18. Positif nilai dia adalah ke kanan. Kita dah buktikan secara mengufuk ada nilai 11.18 dan secara menegak dia, okay, secara menegak dia kosong. Atas dengan bawah tak ada pergerakan. Dia hanya bergerak ke kanan sahaja. Okey, itu bagi soalan B. Okey, soalan C. Berapakah pecutan bongkah itu jika jisim dia 2.4? Okey, soalan C. Dia nak pecutan. Okey, formula dia F sama dengan MA. Simple saja formula dia. F ni merujuk kepada daya paduan. Daya paduan. Okay, M merujuk kepada jisim. A merujuk kepada pecutan objek tersebut. Okay, jadi F ni adalah daya paduan. Jadi pengiraan kita tadi, kita dah dapat daya paduan dia adalah 11.18 Newton. Jadi kita masukkan saja daya paduan dia adalah 11.18 Newton. Jisim yang diberikan adalah 2.4 jisim dalam kilogram. Kalau soalan tu dia bagi gram, tukar kepada kilogram dulu. Okey, jadi sini 2.4 kilogram. Darab dengan A. Kita nak cari pecutan A. Okey, jadi 2.4 kita pindah ke sebelah sana, bahagi. Jadi A sama dengan 11.18 Newton bahagi dengan 2.4 kilogram. Okay, jadi bila kita bahagi, kita akan dapat 4.66 meter saat negatif 2. Okay, ingat pecutan dia. Okay, unit dia meter per saat kuasa 2. Okay, jadi kita dapat jawapan 4.66 meter per saat kuasa 2. Okey, boleh? Okey, jadi cikgu tunjukkan hanya contoh yang pertama sahaja. Contoh yang pertama. Ingat balik, bila kita jumpa soalan, dia bagi satu rajah, kita kena leraikan daya dulu. Okey, leraikan daya. Okey, daripada leraian daya tu, kita nak tentukan, okey, kita nak guna rumus yang mana. Okey, komponen menegak, nak guna cos ke tangent ke. Okey, jadi kita buat bentuk segitiga dulu. Okey, segitiga, kita lerai dan kita gabung dalam bentuk segitiga. Okey, kemudian daripada situ, menggunakan rumus trigonometri, kita dapatkan rumus yang hendak kita gunakan, masukkan nilai. Okey, kemudian cari jawapan. Okey, nanti kita pergi satu persatu, nak cari jawapan pun secara satu persatu. Kita kena pergi dua komponen. Iaitu kita pergi komponen mengufuk terlebih dahulu, kemudian komponen menegak.
okey, ataupun mana-mana satu dah. Okey, nak buat menegak dulu ke, mengufut dulu pun tak ada masalah. Okey, boleh? Okey. Okey, contoh 2, kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, cuba buat. Okey, contoh 2 ni kamu boleh cuba buat, sebab nak sama ada kamu boleh faham ataupun tak boleh faham. Cuba contoh 2 dulu. Okey, kemudian bila kamu rasa kamu dah boleh buat ataupun kamu buat jawapan betul seperti penyelesaian ni, cikgu akan bagi soalan. Jadi soalan masuk dalam Google Classroom. Okey, kemudian jawab soalan. Okey, setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengikuti kelas PDPR. Okey, nanti kita akan pergi hari berikutnya. Kita akan buat kelas secara Google Meet. Okey, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.